Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baiklah semua. Yang pertamanya kita kena berniat belajar hari ini kerana Allah Taala sahaja. Aku belajar hari ini kerana Allah Taala, dan kita kena selawat ke atas Nabi dulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, hari ini kita telah masuk pelajaran yang keempat, mata pelajaran akhlak darjah 3. Yang pertamanya Ustazah nak ucapkan terima kasih kepada Ustazah Nur Asida binti Amza atas dia punya slide yang cantik ni ya. Okey. Jadi hari ini kita akan masuk tajuk sikap bertanggungjawab. Apa itu sikap bertanggungjawab? Yang awak tahu sebelah. Kita tengok tajuk yang kita akan belajar hari ini ialah sikap bertanggungjawab. Awak pernah dengar tak perkataan tanggungjawab? Apa itu tanggungjawab? Kita tahu sebut tanggungjawab. Awak ni tak tanggungjawab lah. Kan awak selalu juga kalau bergaduh kat kelas cikgu dengar. Awak ni kata ketua kelas tapi tak tanggungjawab. Awak pun bising juga. Kan? Betul. Sekolah selalu macam tu. Tanggungjawab ini awak tengok pengertian tanggungjawab ialah tugas dan kewajipan yang perlu dipikul atau dilakukan oleh seseorang serta amanah yang wajib dilaksanakan. Macam dekat sekolah, dalam kelas ada ketua kelas, ada penolong kelas, kan? Ada pengawas. Jadi, setiap daripada mereka mempunyai tugas dan tanggungjawab yang mereka perlu pikul. Contohnya ketua kelas lah. Pikul tanggungjawab dia menguruskan kelas dia, pastikan keadaan kelas dalam keadaan yang bersistematik, murid kawan-kawan dia tak terlalu bising, bergaduh, kan? Itu bagi dalam kelas, ketua kelas. Manakala pengawas ialah mengawal dari segi sekolah pula. Jaga pintu pagar supaya murid tak lari sekolah. Tu lagi apa? Memastikan keselamatan sekolah, kan? Sebelum balik ada yang kena jaga bahagian bahagian pagar, kan? Takut ada yang lari. Semacam lah. Jadi masing-masing ada tanggungjawab. Itu dekat sekolah. Dekat rumah pun ada tanggungjawabnya. Dekat sekolah, dekat semualah, semua tanggungjawab. Awak dekat rumah sebagai abang pun ada tanggungjawab. Jaga adik. Adik pula ada tanggungjawab. Kan semua ada tanggungjawab. Jadi bila kita bertanggungjawab ni menjadikan kita ni lebih berdisiplin tau. Tu pentingnya bertanggungjawab ni. Yang sebenar-benarnya. Okey, sekarang ni kita tengok pada yang seterusnya. Tak nak panjang-panjang. Okey, kita tengok tanggungjawab setiap Muslim ini. Ustazah akan bagi awak ada 6. Yang pertama, tanggungjawab terhadap Allah. Yang pertama. Yang kedua, tanggungjawab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, tanggungjawab terhadap agama Islam. Yang keempat, tanggungjawab terhadap diri sendiri. Diri sendiri pun ada tanggungjawab. Yang kelima, terhadap ibu bapa. Yang keenam, tanggungjawab terhadap negara. Baiklah, kita tengok pada tanggungjawab terhadap Allah. Ya, kita ni ada tanggungjawab yang pertama mestilah terhadap Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta kita. Apa tanggungjawab kita? Ialah mentauhidkan dan beribadat kepadanya. Allah Taala kata, solat 5 waktu, wajib solat 5 waktu. Ada Allah kalau mula. Terusnya, tanggungjawab terhadap Allah Ta'ala. Ya, yang pertama kita mesti ada tanggungjawab kepada pencipta kita iaitu Allah. Apa dia tugas kita, tanggungjawab kita? Yang pertama, mentauhidkan dan beribadat kepadanya. Allah Ta'ala suruh solat 5 waktu, solat 5 waktu. Allah Ta'ala suruh kita solat awal waktu, solat awal waktu. Allah Ta'ala suruh kita berpuasa, kenalah berpuasa. Semua ni kita kena tanggungjawab kita terhadap Allah.
Yang kedua, melakukan suruhan dan meninggalkan larangan. Apa yang Allah suruh buat, apa yang Allah larang jangan buat, kena tinggalkan. Okey, seterusnya tanggungjawab terhadap Rasul. Yang pertama, mengikut sunnah-sunnah dia. Okey, yang kedua, beriman dan mencintainya dan mengamalkan segala ajarannya. Rasulullah cakap, makan tangan kanan. Jadi, makan tangan kanan, ikut sunnah dia. Keluar tandas kaki keluar kaki kiri. Senang je. Ikut je sunnah dia. Sebelum memulakan sesuatu pekerjaan, mulakan dengan bismillah. Nak dapat pahala ni sangat mudah dan dapat dosa pun mudah sebenarnya. Jadi, kita kenalah perbanyakkan perbuatan yang memperbanyakkan dapat pahala. Buatlah segala yang Allah suruh. Tinggalkan yang Allah larang. Faham tak? Okey, seterusnya, tanggungjawab terhadap agama Islam. Okey, tanggungjawab kita kepada agama Islam ialah kena amalkan ajaran Islam dan tidak boleh melanggar hukumnya. Apa yang Islam cakap, yang Allah Ta'ala tetapkan, kita kena ikut. Jangan langgar-langgar. Allah Ta'ala kata puasa pada bulan Ramadan. Awak pula tak naklah puasa bulan Ramadan, nak puasa bulan lain pula. Janganlah. Kena ikut apa yang Allah telah apa yang Allah Ta'ala suruh. Laksanakan rukun Islam dan rukun iman. Rukun Islam pergi menunaikan haji, kan? Rukun iman, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, kitab. Semua tu kita kena percaya. Kitab ada berapa? 4. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Kena percaya walaupun kita tak pernah jumpa kitab Taurat, Zabur, Injil. Kita pernah jumpa Al-Quran je kan? Tapi kita tetap kena percaya bahawa kitab ada 4 yang diturunkan oleh Allah kepada para Rasulnya. Okey, yang keempat ialah tanggungjawab terhadap diri sendiri. Apa itu tanggungjawab pada diri sendiri? Sebab tu cikgu cakap, setiap orang ni dia mesti ada tanggungjawab. Hidup dekat dunia ni mesti ada tanggungjawab. Yang pertama, menjaga keselamatan diri dan kewarasan akal fikiran. Awak jaga diri awak sendiri. Lagi sekarang ni tengah berjangkit COVID-19 kan. Awak tak boleh nak mengharapkan orang lain menjaga diri awak. Awak sendiri kena jaga diri awak. Jauh daripada kesesakan. Kalau pegang sesuatu benda barang, basuh tangan. Lepas tu nak makan, basuh tangan. Guna sabun kan. Melakukan perkara-perkara yang berfaedah dan menjauhi perkara sia-sia. Kan bila kita COVID-19 ni kan, kita kan tak sekolah kan. PDPR di rumah. Awak jangan ambil kesempatan buat perkara-perkara yang tidak berfaedah. Main basikal lajak lah kan. Jadi, duduk rumah buat perkara-perkara yang berfaedah. Jangan nak kerja main game je pun. Jangan main game selalu, nanti rosak pula mata awak. Kenalah macam mana nak berfaedah. Tolong mak basuh pinggan ke, tolong ayah basuh kereta ke, kemas rumah. Semua tu boleh. Dapat pahala lagi tau. Tolong mak ayah kat rumah kan. Okey, seterusnya ni tanggungjawab terhadap ibu bapa pula. Patuh, taat pada suruhan mereka. Mak cakap, tolong mak. Janganlah, mak ni asyik kita je, suruhlah orang lain pula. Jangan macam tu. Mak suruh, ayah suruh, kena ikut, taat selagi mana suruhan yang mak ayah kita suruh tu tidak melanggar syariat. Okey, yang kedua, kena berbakti kepada kedua-duanya. Tu macam cikgu cakap tadi lah. Mak ayah kita dah susah jaga kita. Mak kita dah melahirkan kita dalam keadaan yang sakit. Awak jangan lawan cakap mak ayah. Berbakti kepada kedua-duanya. Mak panggil terus, ya okey mak, boleh. Buat macam tu. Okey. Tanggungjawab terhadap negara. Okey, negara awak apa? Malaysia. Apa tanggungjawab awak? Ialah menghormati undang-undang. Kerajaan cakap duduk rumah, pakai mask. Kalau tak pakai mask nanti kena saman kan. Apa yang kerajaan cakap, kita kena ikut. Okey, mematuhi rukun negara dan menjadi warga negara yang baik. Ya, rukun negara adalah apa? Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Itulah rukun negara, awak kena hafal.
Okey, itu tanggungjawab terhadap negara. Jadi, hari ini cikgu ajar sampai situ saja. Sampai tanggungjawab terhadap negara. InsyaAllah akan datang, kita akan belajar pada pelaksanaan tanggungjawab. Macam mana nak laksanakan tanggungjawab dekat rumah. Dekat rumah macam mana. Kebaikan dia. Tanggungjawab kat sekolah macam mana. InsyaAllah akan datang, Ustazah akan terangkan lebih lanjut. Hari ini kita belajar sampai di sini sahaja. Baiklah, Ustazah akan bagi awak tugasan. Dan Ustazah akhiri pembelajaran kita hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.